Okay. Hari ni saya akan cerita tentang tiga perkara lah. Tiga perkara yang membuka minda saya, yang membuka mata saya. Okay, apabila saya ke Shopee Seller Summit 2019 tu, saya rasa benda tu sangat berguna lah. Untuk saya sampai sekarang saya masih lagi ingat tiga perkara tu. Yang tu first time saya pergi Shopee Seller Summit 2019 yang offline lah. Rasanya tak tahulah bila Shopee akan buat offline balik. Harap-harap ialah COVID ni akan reda dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasalah, tak payah pakai mask kan, boleh duduk rapat-rapat, okey, boleh duduk dekat-dekat kan, boleh bersalam. Okey, jadi saya nak cerita kira ni flashback ataupun throwback balik Shopee Seller Summit 2019, dan saya akan relate dengan yang kita nak buat ataupun apa yang berlaku. Okey, bila saya pergi 2019 tu, apa yang berlaku, apa strategi yang kita boleh pelajari macam gitu. Okey, share dulu okey, share dulu. Okey, share dulu pada sahabat-sahabat yang lain. Boleh tag sekali. Boleh tag sekali kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, sebelum saya mulakan saya punya story mori ni, kita boleh tambahkan vitamin dan imunisasi badan kita, dengan ni kalsium moringa. Kalsium moringa. Ni boleh tambahkan imunisasi badan kita. Seterusnya, anda boleh makan sekali dengan ataupun konsum sekali dengan habatus sauda. Ni habatus sauda Magic Blue. Ni diimport daripada Mesir tau. Import daripada Mesir. Jangan risau, kedua-dua produk ni ada ml. Nampak ada stiker ni. Ni ada ml. Okey. Kalsium moringa ni pun sama, ada ml. Jadi tak payah risaulah. Ni barang timbang kilo ke apa. Sebab ni dah diluluskan oleh KKM dan ada ml. Okey. Terima kasih. Okey, selamat datang. Siapa nak berada dengan saya ni? Okay. Boleh angkat tangan sikit tak? Boleh say hi tak? Okey, terima kasih Narina ni. Okey, siapa lagi dengan saya ada? Summit World. Okey, siapa lagi ada dengan saya? Okey, saya makan dululah habatus sauda, Magic Blue dan juga kapsul moringa daripada MR Moringa. Bismillah. Alhamdulillah. Okay, boleh share dulu. Okay, kita akan story mori. Ini ada cerita best. Jarang-jarang lah. Ni mungkin first time kot saya cerita kot. Tentang perjalanan ke Shopee Seller Summit 2019. Dan ada tiga perkara lah yang saya akan cerita yang membuka mata saya, yang membuka minda saya. Okay. Okay, boleh share dulu. Okay, selamat datang Hakim. Ya Hakim, betul. Terbaik untuk kesihatan. Kita ada kalsium moringa. Okay. Okey, kita ada kalsium moringa dan juga Magic Blue. Okey, habatus sauda. Okey, yang ni boleh meningkatkan imunisasi badan kita, terutama yang belum divaksin lagi. Okey, terima kasih Sarah Mansur untuk sharekan kita punya live ni. Okey, kita akan slow-slow lah. Dia akan slow-slow start. Okey, untuk kita punya sharing hari ni. Okey. Alright. Boleh kita start? Boleh kita mula? Boleh. Okey, boleh kita mula. Saya akan share slide.
Nampak eh? Saya nak check dulu. Saya nak check dulu adakah slide. Adakah nampak slide? Adakah nampak slide? Okay, nampak eh? Alright, kalau nampak cantik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan start cerita story movie saya dan juga tiga perkara, tiga perkara yang membuka mata saya, yang membuka minda saya. Saya apabila saya pergi ke seller Shopee seller Summit 2019, di mana kalau kita tengok saya pergi ke slide yang pertama. Ni saya dengan wife saya. Saya pergi bersama dengan wife saya masa tu. Ni tempat dia lah. Ni tempat dia. Masa tu 3 dan 4 Julai. Cuma 4 Julai tu untuk mall. Untuk mall. Dan untuk 3 tu, 3 bulan tu yang program yang saya pergilah. Program yang saya pergi daripada 8.30 AM dalam pukul 9 macam tu lah. Dia orang start, register semua. Sampai pukul 4.30. Tempat masa tu kita pergi tu nama dia Sunway Resort Hotel and Spa Selangor. Tu tempat dia lah. Tu tempat dia. Tempatnya sangat luas. Sangat luas. Dewan tu sangat luas lah. Rasanya pada hari tu boleh muat lebih kurang 6,000 orang. 6,000 sorry. Dalam 2,000 orang rasanya. Memang ramai. Memang ramai. Ni hashtag dia masa tu Shopee SS19. Ni gambar ni. Gambar semasa pendaftaran. Yang menariknya masa pendaftaran tu kita diatur diatur mengikut kategori. Jadi sini di antara yang saya rasa macam bila kita pergi tu dah membuka mata saya. Sebab apa? Macam rupanya kita pergi tu tak adalah gamble, pergi daftar masuk mana-mana macam tu. Dia dah daftarkan kita ikut kategori. Kalau anda boleh check atas tu dia ada telefashion, kan, ada style, elektronik. Jadi kita ikut kategori produk kita lah. Produk kita yang paling kalau kita ada banyak produk mungkin yang paling famous lah. Kita pergi dekat kategori yang paling famous. Jadi di sini kita boleh tahulah bila Shopee buat kategori ni, dia nak kita fokus pada produk kita yang kita jual tu, maknanya tak adalah bercampur-campur. Dan apabila kita register tu atas kategori tu kita dibagi macam name tag name tag rasanya kat ni name tag, tengok yang saya pakai ni, name tag putih ni. Dia dibagi name tag tu, tag nama lah, macam tag, bukan tag nama sebenarnya, tag untuk kategori nanti, untuk kita masuk. Lepas kita diasingkan ikut tag tu, untuk peringkat awal siapa-siapa yang berniaga di Shopee, sebenarnya ni penting. Pemilihan kategori yang kita pilih tu penting. Contohnya dalam mungkin elektronik, dalam fashion ataupun dalam food and beverage, kan. Jadi kalau kita tengok dekat Shopee pun banyak kategori-kategori, contoh ni dalam food and beverage, kan, F&B. Ni di antara kategori yang kita kena pilih, kan. Sekarang kategori di Shopee ni sangat detail, sangat detail untuk ketepatan apabila kita cari barang tu, dia semakin tepat lah. Contohnya produk kopi, senang bila kita tekan ke kategori kopi, dia lebih tepat berbanding dulu mungkin dia just go pada beverage saja. Sekarang ni dia dah pecahkan lagi detail dan lagi tepat. Salah satunya akan datang digunakan untuk fokus pada ad, pada Shopee ad yang lebih menjurus kepada kategori yang kita nak. Contoh kita jual kopi, mungkin akan datang kita boleh pilih spesifik kategori, contoh kopi punya kategori untuk kita fokus kepada ad-ad tertentu lah. Tu di antara yang saya nampak Shopee nak buat sekarang. Jadi dia semakin detail, kategori tu semakin detail. Anda boleh buat at least 1 hingga 2 kategori dahulu untuk fokus kita anda. Dan boleh kembangkanlah jika anda nak. Ni di antara contoh kategori F&B dalam Shopee. Jadi inilah penting dia. Kan kita diasingkan ikut kategori.
Jadi tujuan Shopee Seller Summit ni sebenarnya ialah rancangan Shopee. Ni yang kedua ialah rancangan Shopee tentang apa yang dia nak buat. Apa yang dia nak buat untuk masa tu dan tahun seterusnya. Macam tu, masa tu dan tahun seterusnya. Contoh ni masa ni tahun 2019. Masa ni semua boleh rapat-rapat lagi. Mungkin tak tahulah bila dapat rasa balik suasana macam ni kan. Okey. Jadi di tepi-tepi ni, lepas pendaftaran, kita boleh jalan. Kita boleh jalan dekat tepi-tepi ni ada booth. Ada booth-booth yang Shopee invite, saya rasa booth yang Shopee invite. Pelbagai jenis booth kan kita boleh lawat. Kita boleh lawati booth ni. Dan mintalah dia punya flyer kan, brochure. Ni saya punya gambar. Ni dapat Shopee bagi bag ni. Dalam bag ni ada baju ni. Ni ada baju ni. Kalau kita tengok boleh nampak tak? Dia tulis Shopee Seller Summit ni. Dia bagi percuma. Bila datang situ Dan ni atas booth ni lah. Ni booth iPay. Ada QR Pay, Touch and Go. Semua ni booth iPay. Yang terlibat masa tu booth, yang ni lah 6. Kita ada Access Trade, iPay, GNT, Photobook, RHB Bank dan juga Site Giant. Ni tak nampak Site Giant. Ni dia punya agenda lah. Agenda tentative program pada masa tu. Dan kita boleh tengok ni Lagoon 1, Lagoon 2, Lagoon 2, Lagoon 3. Kenapa Lagoon 2? Lagoon 2, Lagoon 3 ni. Yang ni dia spesifik yang kita dapat tag pada awal-awal tadi tu. Contoh kalau saya elektronik, saya akan masuk ke Dewan lain pula. Dewan 1. Tu Dewan 2. Ni Lagoon 2 juga. Lifestyle Lagoon 2 juga. Untuk yang food, sini Lagoon 3. Jadi sini di antara dia asingkan dah. Dia dah asingkan dah. Dan untuk sebelum dia asingkan ni, kita orang masuk satu dewan utama dulu. Ni memang dewan sangat luas lah. Dekat Sunway tu, masuk dewan utama. Seronok lah. Masa ni sangat ramai. Hampir 95% ialah Chinese dan 5% tu lain-lain lah. Melayu, India dan sebagainya. Ni saya ambil gambar lah. Dia bagi satu apple, lepas tu ada kertas untuk tulis, air mineral atas apa tu? Atas meja. Yang kita boleh nikmati lah semasa tu. Jadi apa yang berlaku dalam Dewan Besar ni kan? Apa yang berlaku dalam Dewan Besar ni? Ni sebelum diasingkan. Jadi semua orang yang dah register, yang dia register masuk dalam dewan ni dan duduk ramai-ramai lah. Ni macam gini. Duduk ramai-ramai dan pihak Shopee pun dah start untuk presentation. Jadi dia presentation tentang rancangan Shopee lah. Rancangan Shopee untuk tahun tu dan tahun seterusnya. Contoh kita boleh tengok sini lah. Dia bagi tahu tentang kewujudan Shopee sampai ni 2018 daripada start. Q3, Q4, Q1 balik, Q2 balik. Ni suku pertama, ni suku kedua kan. Apa yang berlaku suku kedua, contoh masa tahun 2019 ni dia akan ada raya dan Shopee Live diperkenalkan. Jadi dia dah tahu dah apa rancangan ni dah diceritakan ke dalam ni. Sebelum tahun tu saya dah tahu dah tahun 2020 apa yang akan berlaku tu saya dah dapat tahu dah pada tahun 2019. Cuma dia akan rilis satu persatu. Dia bagi tahu lah ni. Tu seronoknya pergi Shopee Seller Summit ni sebab kita boleh tahu dah apa yang Shopee nak lakukan pada tahun-tahun seterusnya. Ni antara slide yang saya berjaya ambil gambar. Dia cerita pasal Shopee, share perkembangan dekat Malaysia. Bagi tahu dah staff dia dah sampai 600 orang masa tu dia bagi tahu. Daripada 300 saja naik satu kali ganda sampai 600. Sekarang ni saya tak tahulah staff dia berapa ramai. Saya rasa memang lebih kot daripada 1000 orang tahun 2021 ni. Nanti mungkin kita akan lihat data ni di dalam Shopee Seller Summit 2021. Dia mesti akan bagi tahu benda ni. Ini juga slide-slide
yang saya berjaya ambil masa presentation tu, okey. Contoh macam variation specific image. Dulu variation tak ada specific image sebelum tu. Tapi saya dah tahu dah, dia bagi tahu okey ni next update ialah dalam variation dah ada specific image yang kita boleh letak. Daripada situ saya tak terkejut lah bila Shopee keluarkan benda tu sebab saya dah sebelum ni dah tahu dah tentang benda ni. Okey, jadi saya boleh plan awal. Okey, kalau anda bijak masa tu mana anda dah boleh plan. Oh, specific image Jadi kita dah boleh plan untuk buat variation yang spesifik kepada produk tertentu, ada yang dengan free gift dan sebagainya. Jadi benda ni memang saya dah predict awal, bukan predict lah. Sebenarnya sudah tahu awal dan cuma bila dia release tu, saya dah tahu dah benda tu. Lepas tu boleh image search. Mungkin ada ramai yang tahu sebenarnya boleh image search melalui Shopee. Dia ada ujung tu ada butang kamera, anda boleh ambil gambar yang lebih kurang sama. Nanti AI Shopee akan detect gambar yang lebih kurang sama. Dia macam Google Image yang punya sistem lah lebih kurang. Lepas tu ada single delivery ni, group combine shipping. Okay, lepas tu kita ada Shopee Live Masa ni Shopee Live baru-baru nak start ni. Shopee Live baru-baru nak start. Okay, tapi dia tunjuk satu testimoni Mamat ni. Okay, dia buat Shopee Live ni dia jual ikan. Tapi jual ikan dalam Shopee mana boleh kan? Mana boleh jual ikan dalam Shopee. Jadi dia perkenalkan ikan-ikan tu, ada orang yang dia kata ada orang yang tengok dalam Shopee Live tu pasal ikan ni, tahu pasal ikan, pergi dekat kedai dia beli secara offline. Gitu. Kan? Tapi dalam kedai dia ni mungkin dia jual alat pancing macam tu. Tapi dalam masa yang sama siapa-siapa yang nak beli ikan ataupun nak memancing, pergi kat kolam dia ni. Lebih kurang gitulah. Ni Tiong Fishery. Okey. Lepas tu saya dah tahu masa tu ada flash sale. Sebenarnya banyak lagi slide. Cuma saya tak letak semua. Pasal flash sale masa tu sepatutnya kita orang lain tak tahu lagi. Orang lain tak tahu lagi, kita dah tahulah. Okey. Ni ada shop decoration yang saya sangat suka sekarang ni. Okey, masa tu saya dah tahu dah shop decoration akan keluar. Cuma masa ni dia just bagi tahu dulu. Okey, akan ada modul shop decoration. Sekarang ni semua dah boleh guna shop decoration ni. Pada awalnya kita dapat shop decoration ni untuk orang-orang tertentu lah, untuk seller-seller tertentu. Dia buat secara berkala lah, berkala untuk dapat shop decoration. And then barulah dia bagi ke semua seller-seller. Okey. Jadi benda ni sebenarnya macam saya katalah boleh jadi strategi lah bila kita pergi dekat seller Shopee Seller Summit ni. Okay, dia boleh jadi strategi di mana macam saya kata tadi, kita dah tahu apa Shopee nak buat. Okay, kita dah tahu apa Shopee nak buat untuk tahun tu dan tahun seterusnya. Okay, kita dah tahu apa Shopee nak buat. Jadi kita dah boleh plan. Contoh kalau kita tahu ni shop decoration, Shopee akan buat shop decoration. Kita dah boleh plan untuk ambil designer ataupun kita boleh plan untuk susun atur kedai kita supaya jadi landing page yang menarik kan. Okey, tapi kalau kita tak tahu benda ni, tiba-tiba kita nak buat tu sangat pelik lah. Kita tak tahu, kita tiba-tiba pergi buat dulu. Tapi tu sangat pelik lah. Tapi bila kita dah dapat hint, Shopee akan buat shop decoration, boleh buat landing page dekat Shopee, kita dah boleh predict dan mungkin kita dah start untuk fikir untuk ambil designer, untuk cantikkan kedai kita kan. Okey, tu salah satu saya rasa kelebihan kalau kita pergi dekat orang kata dekat Shopee Seller Summit ni, kita akan dapat tahu tentang kata apa yang Shopee nak buat kan, apa yang Shopee nak buat. Okey. Jadi macam saya katalah, bila kita dah join kelas ni, okey, kita kena buat lah kan. Kita kena buat macam ni kan, kita dah tahu dah, kita kena buat. Sebab ramai kan usahawan kita kadang-kadang pergi kelas kan, tapi tak buat pun. Kan, pergi dengar saja, tak buat apa-apa. Lepas tu harapkan ada sale yang sangat banyak jutaan ringgit. Satu konsep yang salah kan. Kadang-kadang ada yang masuk kelas pun bayar sangat mahal kan. Tapi tak buat apa yang cikgu suruh. Bila ataupun tak buat apa yang kata pengajar suruh. Lepas tu mengharapkan sale yang banyak. Jadi rasanya tu tak logik, tak logik. Dan sebenarnya kalau nak harapkan sale banyak, tanpa buat apa-apa, dengar je,
tu pun tak betul. Jadi kena ada perancangan lah. Okey, ada perancangan macam ni. Saya dah masuk kelas, saya dah masuk Shopee Seller Summit ni, saya dah tahu dah tentang shop decoration, and then saya terus sebenarnya plan untuk buat landing page mengikut shop decoration dan rule-rule yang dia bagi. Alhamdulillah lah, bila dah release dia shop decoration ni, saya di antara orang yang awal jugalah rasai kata shop decoration ni masa tu. Okey, bersyukur jugalah sebab kita dapat plan awal dan kedai kita tu nampak lebih kemas dan cantik dan meyakinkan lah. Okey, boleh? Okey, dan ni masa tu dia bagi tahu tentang collaboration dengan apa ni nama? Blackpink Blackpink. Sebelum tu saya teringat Ronaldo kot. Sebelum tu Ronaldo atau selepas tu Ronaldo, saya lupa dah. Tapi masa ni dia punya collaboration dengan Blackpink. Tahun lepas dengan Phua Chu Kang rasa. Okey. Ke tahun ni Phua Chu Kang. Saya dah tak ingat dah tahun ni ke tahun lepas Phua Chu Kang. Okey. Seterusnya kita boleh tengok lah dia punya campaign, dia bagi tahu tentang detail campaign period dia, benda apa yang Shopee nak buat pada 99 combine dengan 10-10 ada season 1 ni bayaran iklan yang berbayar. Dia bagi tahu satu detail-detail. Daripada sini saya boleh tahu tu tentang iklan berbayar tu. Sebab dalam Shopee dia tak bagi tahu pun benda ni. Dia tak bagi tahu benda ni pada orang awam. Jadi orang yang hadir program ni yang tahu dan boleh register untuk dapatkan campaign season ni. Jadi macam ada package tertentu. Saya tak tahu masa saya pergi sini saya banyak tahu benda yang rupanya banyak Shopee buat benda yang tak bagi tahu orang. Dia hanya orang-orang tertentu ataupun seller-seller tertentu je yang tahu. Okey. Okey, ni di antara testimoni dia tunjuk, testimoni Shopee Live testimoni Shopee Live. Okey, kita boleh tengok sini ada yang fosil punya kan, yang fosil punya. And then ni abang ni saya berjumpa dia, dekat Shopee tu, dia di antara usahawan Melayu kita lah masa tu. Yang ada minyak engine for you masih lagi berniaga masih lagi berniaga dekat Shopee. Okey, anda boleh search lah. Okey, boleh search dekat Shopee, mana dia punya muka ni. minyakengineforyou.com. Okey, Facebook Wan Muhammad Syafiz. Masih berniaga di Shopee, abang kita ni. Dan dia di antara yang awal guna Shopee Live yang masa tu dia ada antara orang yang awal yang guna Shopee Live, yang memanfaatkan Shopee Live. Okey, sangat agresif lah masa tu, sangat agresif. Okey, kita boleh tengoklah product impression sampai 1700, voucher claim sampai 83% rate kan. New shop follower sekali dia live dapat 19 orang. Okey. Dia di antara testimoni awal lah, testimoni awal tentang penggunaan Shopee Live. Anda boleh gunalah. Anda boleh guna Shopee Live sebab benda tu pun cuma je. Okey. Lepas tu dah habis yang presentation ni, kita orang rehat. Ni part yang paling best lah kan. Part apa? Makan. Okey, part yang paling best lepas makan, dan kita baru diasingkan ikut hall tadi tu. Yang ingat tak yang saya kata dia pakai apa tag nama. Okey, diasingkan untuk yang fashion duduk belah ni, yang lifestyle masuk belah ni. Sebab apa? Sebab dalam tu ada testimoni tertentu. Okey, dia ada testimoni tertentu yang dia orang jadi panel atas tu untuk talk lah. Untuk talk. Tu yang saya sukalah. Okey. Dan ini ni saya masuk untuk lifestyle team. Okey. Ni saya punya hall lah. Saya rasa. Okey. Dan dia dah bagi dah ni dia punya orang yang kita kena cari nanti dekat bawah. Kalau nak tanya berkenaan dengan home and living. Okey, kita boleh tanya mana-mana yang sini. Okey, dia punya kata meja-meja tertentu. Otomotif, nak tanya pasal otomotif boleh tanya dekat bahagian yang inilah, panel-panel dia ada staff-staff dia. Dia ada staff-staff dia. Sport and outdoor dia ada staff-staff dia. Boleh tanya apa-apa soalan boleh tanya. Game, book and hobby boleh tanya yang ni. Okey, jadi dia dah ada asing kan? Okey, nanti kita boleh tanya je kat bawah tu. Okey, dan semasa presentation ni, okey, semasa testimoni ni, okey,
Ini lepas makan, lepas tu kita masuk dalam hall. Kita masuk dalam hall, and then kita masuk dalam hall, kita diasingkan ikut kategori tadi. Ni semua ni staff ni. Staff Shopee yang ada dekat bawah nanti apa-apa hal lepas daripada presentation tu, kita boleh tanya soalan. Tapi apa yang saya suka tentang presentation itu, ni yang ketiga lah. Okay, yang pertama tentang pendaftaran. Okay, macam mana dia orang bagi tentang pendaftaran. Yang kedua ialah apa rancangan Shopee pada tahun tu dan tahun seterusnya. Okay, yang ketiga ialah saya seronok, bukan seronok lah, saya terbuka minda tentang satu orang, saya tak ambil gambar tau, sayang betul, satu orang seller, okay, seller yang buat jualan tudung. Okay, saya ulang satu orang seller, ini testimoni dia lah yang ada atas tu, dia jadi orang kata untuk talk tu, satu orang seller, okay, yang jual tudung. Okay, yang menariknya yang menariknya seller tu ialah Chinese, jual tudung. Okay, dan buat sale yang sangat laris. Okay, lagi menarik seller tu ialah lelaki. Okay, boleh bayang tak? Okay, jual tudung, seorang Chinese. Okay, jual tudung untuk orang Islam. Okay, nama kedai pun nama Islam, nama Melayu. Kedai tu nama Melayu. Saya lupa tapi kedai tu memang nama Melayu, bukan nama Chinese punya kedai. Okay, dan buat sale yang sangat laku di Shopee. Okay, tu sebenarnya satu strategi yang boleh kita contohi, betul tak? Tak semestinya kita kena jual benda yang kita minat. Okay, kita kena jual benda yang mengikut keperluan ataupun kehendak pembeli. Okay, bukan kalau kita minat sesuatu tu kita pergi jual benda tu. Tu kita bising-bising. Alah, tak lakulah benda ni kan. Sebab apa? Kadang-kadang kita silap, kita jual benda yang kita suka. Tu bagus. Tapi kalau untuk dapatkan duit, tak dapat duit, tak baguslah kan. Okay, macam saya kata tadi, Chinese. Saya tak yakin lelaki Chinese ni pakai tudung, kan? Tapi dia boleh jual tudung sangat laku di Shopee. Okay, maksudnya kehendak ataupun keperluan masa tu tinggi. 2019 tinggi, dan dia ambil peluang benda ni. Kata wah, ni satu benda yang saya terbuka lah, meletup otak. Boom, wah, Chinese bukan Islam, bukan orang Melayu kan, tapi jual tudung. Itu memang sangat-sangat saya terkejut dan saya terbukalah minda saya masa tu. Dan yang penting lelaki pula tu owner dia kan. Okey, itu sangat unik lah. Okey, maksud saya itulah keperluan ataupun kehendak pembeli tu yang kita kena tengok apa yang pembeli nak. Kadang-kadang kita tak perlu pun, kita perlu minat sesuatu benda, kita minat sangat dengan sesuatu benda kita nak jual. Tu okey. Bagi saya okey, tapi untuk buat duit kita kena tengok keperluan dan kehendak apa yang klien nak buat kan. Contoh, okey, contohlah di masa pandemik ni kan, okey, ada sahabat saya yang saya kenal tu, okey, dia buat haji dan umrah okey. And then dia tahu betul dia sempat hold tapi berapa bulan je memang tak ada masuk sale. Okey, bila tak ada masuk sale, dia dah tahu benda ni mungkin berlangsung panjang. Okey, jadi dia tak boleh hold dah. Dia tak boleh hold, and then bagusnya dia tukar bisnes dia. Okey, kalau tak silap dia buat kambing perap. Okey, alhamdulillah kambing perap tu meletup. Okey, meletup tu bukan jadi bom Ini laku dan alhamdulillah boleh cover dia punya sale semasa sebelum pandemik umrah tu. Okey, jadi macam saya kata tadilah, kita walaupun kita tak berapa nak minat pun dengan kambing tu, sebab memang kita sangat sukakan yalah travel ke umrah ke, tapi ada kala kita kena ikut situasi semasa lah. Okey, ikut situasi semasa macam yang saya kata tadilah. Okey, tak semestinya kita kena jadi dalam golongan tu untuk kita jual benda tu. Jadilah tudung Chinese, lelaki jual tudung. Kalau ikut memang tak logik lah kan. Tapi dia boleh jual sangat banyak dekat Shopee. Okey. Jadi macam saya kata tadi,
perempuan, contoh dia perempuan, seller ataupun penjual perempuan, tak semestinya dia boleh jual, tak semestinya dia wajib jual produk baju kurung ke kan, produk kosmetik ke kan. Tak ada masalah pun kalau nak jual minyak kereta kan, barangan motor, alat berkaitan komputer yang lelaki suka, tak ada isu pun. Sebab kadang saya tak tahu, saya pun tak tahu tu. Rupa-rupa kalau ikut logik memang seller tu mesti perempuan, memang Melayu, confirm. Tapi rupa-rupanya bukan. Faham tak? Okey, jadi saya nak bagi tahu situ, orang perempuan pun, okey, kalau jual produk contoh kereta lah, produk kereta ataupun produk motor pun, kalau dekat Shopee ni orang tak tahu pun. Sebab kita berlandaskan dengan chat tu. Chat tu kadang-kadang kita tak tahu pun lelaki perempuan kan. Macam mana muka dia. Rupanya orang tua dah kan. Rupanya lah budak-budak lagi kan. Kita tak tahu. Okey, jadi macam saya kata dah, jual ikut keperluan dan kehendak pada pembeli. Kita tak boleh, kalau ada benda kita tak boleh hold lah. Sebab macam kes tadi saya cerita pasal yang seorang seorang yang buat umrah tu. Okay, lepas tu dia tukar dia punya bisnes dan untuk cover dia lah. Kalau tidak, kalau dia hold tu merugikan. Ni ada satu story lagi daripada sahabat saya baru ni. Okay, dia buat kereta sewa. And then dia fokus pada international punya pelanggan. Okay. And then dia dah hold 6 bulan, dia kata memang tak boleh go, and then terus jual semua kereta yang dia ada tu. Saya ingat berapa buah, 6 ke 7 buah. Jual semua kereta yang dia ada dan tukar bisnes. Okay, tukar bisnes. Okay, jadi dia ada kawan-kawan dia kata masih lagi berdegil untuk hold dan masih nak berharap lah. Benda tu kita kena tengok analitik. Kita kena tengok daripada sumber-sumber luar. Contoh bila pelancong akan masuk balik kan. Kadang sekarang ni membayar lah. Ada kawan-kawan dia kadang membayar RM5,000 kan. Setiap bulan burn RM5,000 untuk bayar kereta dengan bank dan sebagainya kan. Okay, jadi tu di antara mungkin idea yang saya boleh share, bahawa macam ada bisnes memang terpaksa tukar sementara waktu sampai contoh pandemik dah okey, kita tukar balik macam tu. Okay, sebab sebenarnya strategi dia dah ada. Macam dia kata bagi tahu saya, strategi tu dah ada. Strategi tu maksudnya dia dah tahu dah akan datang, kalau dah okey balik, dia dah tahu dah nak buat apa. Dia repeat balik apa yang dia buat, tak ada isu. Gitu. Jadi macam tak ada isu pun, aku just repeat balik je. Sebab aku dah tahu dah macam mana nak naikkan benda tu. Okay, jadi untuk masa ni aku hold rugi. Aku terpaksa bayar at least 6-7 ribu untuk bayar kereta saja. Gitu. Okay, jadi tu di antara idea yang anda boleh check, boleh fikirkan. Okay, boleh dapat tak? Jadi seller summit ni macam saya kata tadi, untuk 2021 dia akan berlangsung pada 14 hari bulan ni. Okay, sebenarnya anda masih lagi sempat untuk beli tiket. Harga tiket RM25 sahaja. Dan anda akan dapat Shopee Ads sebanyak RM50. Maksudnya anda akan untung RM25 dan dapat ilmu lah. Dapat ilmu tentang Seller Summit 2021, apa yang Shopee akan buat pada tahun ni dan tahun 2022. Perancangan Shopee. Okey? Okey, jadi kalau nanti saya akan bagi link dekat saya punya orang kata anda chat tu kat komen. Okey, kalau anda rasa nak beli sempat lagi. Okey, jadi insya-Allah kita jumpalah 14 hari bulan ni. Okey, di Shopee Seller Summit 2021. Okey? Boleh? Okey, rasanya itu saja perkongsian saya hari ini tentang Shopee Seller Summit 2019. Yang menariknya sabar. Ada satu lagi. Okey, kalau boleh tengok, kita cari stop Kalau boleh tengok, ni buku yang saya dapat, saya abadikan buku ni sebab dalam tu ada photobook ni. Photobook ni ditaja percuma. Saya dapat voucher bila pergi dekat sana tu. Saya dapat voucher daripada Shopee lah, kan kita ada booth tadi kan, ada booth. Okey, dia bagi voucher percuma dan saya dapat voucher percuma tu untuk buat buku. Jadi bolehlah buku percuma daripada photobook.
Kalau anda nak buat buku pun bolehlah pergi dekat photobook dekat dalam Shopee. Beli voucher and then boleh ni drag and drop je gambar dalam dia punya website. Jadi itu sajalah rasa untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudi kata lepak dengan saya. Semoga mendapat manfaat daripada Shopee sharing hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.